Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an asatizatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang kisah yang terakhir dari surah Al-Kahfi ini yang berkaitan dengan Zulkarnain, dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ayat yang sedang kita bincangkan adalah bermula dari ayat 83 hingga ke 98. Walau bagaimanapun yang akan kita bincangkan hanyalah part yang pertama dari kisah yang terakhir ini. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'a wa wajada 'indaha qauma قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نؤذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh satu jalan. Hingga bila dia sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati di situ satu golongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, engkau boleh menyeksa atau berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang menganiaya dirinya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Adapun orang yang beriman dan beramal salih, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita melihat uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, kita dapat lihat beberapa rahsia yang terdapat di sebaliknya. Sebagai contohnya dalam ayat ke-84, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya tamkin. Tamkin yang dimaksudkan bukannya an-nubuwah tetapi al-mulk. Tamkin maknanya satu bentuk kekuasaan. Daripada perkataan makana yumakkinu, tamkin. Kalau bahasa Arab kita kata, boleh tak tolong saya? Hal yumkinuka musa'adati, awak boleh tolong saya tak? Makna perkataan mungkin ini, dia beri satu, membawa maksud, dia beri kemungkinan, dia beri kekuasaan, dia beri kemudahan. Jadi tamkin yang dimaksudkan di sini bukannya tamkin min haitsu dari sudut nubuwah, tetapi tamkin dikurniakan Allah SWT al-mulk. Dia berikan kekuasaan pemerintahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat bahasa Arab ni ada fi'il, ada dua bentuk, sama ada lazim ataupun muta'addi. Lazim maknanya la yahtaj ila maf'ul bihi. Kemudian muta'addi yahtaj ila maf'ul bihi. Kalau simpelnya fi'il dalam bahasa Arab sekurang-kurangnya ada dua bentuk. Dasarnya ada dua bentuk, iaitu yang pertama fi'il lazim. Lazim ni tidak perlu kepada objek, manakala muta'addi perlu kepada objek. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-84 ini, inna makanna lahu, sebenarnya bahasa Arab kalau kita sebut makannahu pun dah cukup, tak perlu kepada makanna lahu. Makna lam ni harful jar ditambah dengan tujuan untuk taukid.
Contohnya kalau kita sebut kataan syakartu lahu, kita boleh sebut terus syakartuhu, saya bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Tetapi kalau kita sebut syakartu lahu, maknanya ablagh. Kata Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kashaf, makna penambahan ziyadatul huruf pada sesuatu struktur ayat menyebabkan ziyadah min haitsul makna, menyebabkan makna itu bertambah kuat, bertambah baligh. Bahasa Arab dia ada dua perkara. Yang pertama baligh, yang kedua fasih, yang telah kita bincangkan sebelum ini. Fasih berbeza daripada baligh. Jadi bila satu perkara nak disampaikan, Allah SWT menggunakan perkataan yang paling baligh, ablagh. Sebab bahasa Arab ini sifatnya ijaz, sifatnya melemahkan. Sahlun, mudah untuk kita fahami, tetapi mumtani'un, susah untuk ditandingi. Jadi Allah SWT menggunakan perkataan dalam ayat ini makanna lahu. Tidak digunakan terus makannahu, kami memberi kepadanya kekuasaan. Tidak, Allah sebut makanna lahu, kami beri kepadanya, baginya kekuasaan. Maknanya ada satu bentuk taukid di sini. Sama juga dalam konteks tadi yang kita sebut, kalau kita mengatakan syakartuhu, syakartuka, saya mengucapkan terima kasih kepada awak. Tapi kalau syakartulaka, maknanya lebih baligh, lebih ablagh. Maknanya sudut bahasa lebih power, lebih tepat, lebih apa istilah yang kita nak gunakan, lebih sastranya lebih tinggi. Begitu juga nasahtuhu. Kalau saya menasihatinya boleh, kerana nasahah itu fi'il muta'addi. Tapi kalau kita nyatakan nasahtu lahu, kata Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kashaf, dia lebih kuat. Jadi wal jam'u bainahuma tafannun. Ini satu bentuk keindahan, kesusastraan bahasa Arab kalau kita lihat, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya. Ini Al-Imam Az-Zamakhsyari merupakan seorang ulama Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah. Tetapi pandangannya terhadap isu-isu balaghah, perkara-perkara yang berkaitan dengan balaghah, keindahan sastra Arab itu tidak ada tandingan berbanding dengan ulama-ulama yang lain. Itu sebab beliau mengatakan dalam bait syairnya yang terkemuka, at-tafasiru fid dunya bila adadin wa laysa fiha mithlaka syafi in kunta tabghi al-hadya falzim qira'atahu innal jahla da'un wal kasyafu kasyafi. Beliau ni berbangga-bangga dengan kitab tafsirnya, dan memang benar kitab tafsir Al-Kashaf ini tafsir yang paling istimewa, menitik beratkan apa yang tersirat di sebalik ayat-ayat Allah SWT yang tersurat. Dia berkata tafsir di dunia ni ada banyak, tapi tidak ada yang sama macam Al-Kashaf. Kalau kamu hendak mendapat hidayah, petunjuk, maka beriltizamlah membacanya, kerana jahil itu adalah penyakit yang merosakkan, sedangkan Kashaf itu yang aku tulis ini merupakan penawarnya. Masya Allah, beliau ni melihat tafsirnya cukup hebat. Tapi memang benar, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita membahaskan isu-isu tafsir, kita mesti melihat keindahan bahasa Arab itu, dan kita tidak akan dapat melihat dengan tepat yang dimaksudkan oleh Allah SWT, melainkan bila kita melihat dari angle, dari perspektif balaghah. Di sana ada beberapa kitab-kitab tafsir yang menitikberatkan masalah balaghah. Antara contohnya Al-Kashaf, yang kedua tafsir Abi Su'ud, yang ketiga tafsir Al-Bahri Al-Muhit, antaranya tafsir Tahrir wa Tanwir. Ini adalah tafsir-tafsir yang mengambil berat isu-isu balaghah, dan dari sudut keindahan bahasa Arab yang dinilai dari perspektif balaghah ini menyebabkan kita dapat lihat maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi kata Al-Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya, fa ma'na tamkin fil ard i'ta'u al-maqdira 'ala tasarruf. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Zulkarnain ini tamkin yang dimaksudkan memberi kepadanya kekuasaan untuk bertindak mengikut kehendaknya. Dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah, sehingga dia sampai ke sebelah barat, dia lihat matahari terbenam dalam tanah yang hitam. Apa sebenarnya yang Quran maksudkan di sini? Bagaimana pula matahari boleh terbenam dalam tanah yang hitam? Kata Pak Hamka, bukankah matahari ini lebih besar daripada bumi? Macam mana dia nak terbenam dalam bumi pula? Dan kemudian bumi ini berpusing pada orbitnya, dan sambil berpusing dia juga berpusing mengelilingi matahari, dan ada graviti yang menariknya untuk mengikuti pusingan tersebut. Jadi apa logiknya ayat Allah SWT turun di sini untuk mengisahkan matahari terbenam dalam tanah yang hitam? Pandangan yang tepat sebenarnya, kata Imam Al-Fakhurazi dalam kes ini, sebenarnya Allah SWT menyampaikan mesej yang mudah untuk kita fahami, iaitu biasanya kita akan melihat perkara yang sama bila kita pergi ke pantai, kita melihat matahari terbenam dalam laut. Istilah yang senang orang faham. Kalau nak sebut panjang lebar matahari pergi ke sebelah sana, dah jadi macam buku geografi pula. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian.
Jadi pandangan yang sebenarnya, walaupun di sana ada beberapa pandangan lain, tapi pandangan yang cukup realistik dalam kes ini, Allah SWT menurunkan Quran ni untuk kemudahan orang-orang Arab pada waktu itu untuk memahaminya. Dan kita pada hari ini pun dari sudut bahasa tidak jadi janggal untuk kita katakan matahari terbenam di sebelah sana, terbenam dalam laut. Tidak jadi masalah, kerana bukan terbenam yang dimaksudkan di situ terbenam dalam laut, tapi terbenam dari sudut majazinya. Dia membawa maksud matahari pergi ke sebelah sana. Jadi kita biasa menggunakan istilah yang sedemikian. Maklumlah mereka hidup pada zaman yang belum ada kajian-kajian, discovery. Belum mereka discover perkara-perkara yang bersifat saintifik ini. Walaupun demikian, perkara ini tidak bercanggah dengan akal pada zaman moden sekalipun tetap menerima untuk mengatakan matahari terbenam di sebelah sana. Apa istilahnya? Sunset ini. Matahari terbenam di kaki langit. Istilah orang sastra. Jadi Allah SWT menjelaskan di sini matahari terbenam pada pandangan Zulkarnain. Di situ dia melihat satu tempat, satu kaum. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, sama ada orang yang kamu boleh menyeksa mereka kalau mereka ini membuat kejahatan, ataupun kau boleh buat kebaikan terhadap mereka. Ini lazimnya dalam pembukaan sesuatu negara, maka yang membuka kawasan tersebut akan berkuasa penuh. Tapi prinsip yang dipegang oleh Zulkarnain di sini very simple. Orang yang kuat adalah orang yang lemah adalah orang yang akan dijaga haknya. Orang yang kuat, yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekayaan, ini tidak dijaga oleh Zulkarnain. Ini satu prinsip yang dipegang oleh para khulafa selepas kewafatan Nabi SAW. Kalau kita baca ucapan dasar Sayyidina Abu Bakar waktu melantik menjadi khalifah, apa kata-kata beliau? Adapun orang yang kuat adalah orang yang lemah di sisiku, kerana aku tidak akan menjaga haknya. Tak jaga bukan maknanya menepikan terus. Orang yang lemah itu orang yang kuat di sisiku, kerana orang yang lemah ini akan kupelihara, akan kujaga kepentingannya. Biasalah tuan-tuan, perempuan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam hakikat kehidupan ni, kita tidak boleh tidak melihat orang yang perlu diberi pembelaan adalah orang yang susah. Orang-orang yang kaya ini, ataupun orang yang berkuasa, yang punya harta yang banyak, ini tidak jadi hal, kerana mereka mampu untuk survive diri mereka sendiri dalam keadaan ekonomi yang susah. Sebagai contohnya rakyat jelata yang miskin, yang berada di bawah tahap kemiskinan ini yang perlu dijaga. Dan inilah prinsip yang dipegang oleh mereka tokoh-tokoh Islam yang awal, menyebabkan negara, pimpinan mereka ini berada di ambang kejayaan, di kemuncak kejayaan. Ini juga yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ucapan Sayyidina Umar Khattab waktu dilantik menjadi khalifah. Kenyataan yang sama telah pun digarap oleh beliau untuk menjelaskan orang-orang yang akan diberi perlindungan, diberi perhatian adalah orang yang susah. Kerana orang susah ni dia akan menghadapi masalah kalau tidak diberi pembelaan, berbanding dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Jadi ini adalah satu perkara yang tersirat di sebalik ayat-ayat Allah SWT yang indah ini. Sebelum ini kita telah bincangkan bahawa Syekh Ibn Ashur mengatakan beliau lebih setuju, beliau berpendapat, tarjih beliau mengatakan Zulkarnain yang Allah SWT maksudkan dalam diskusi dari ayat ke-86 ini, dari ayat ke-83 sampai ke ayat 98 merujuk kepada seorang maharaja Cina. Pandangan-pandangannya agak realistik. Telah kita lihat pandangan-pandangan tersebut. Ada beberapa hujah yang dikemukakan. Iaitu hujah yang pertama mengatakan bahawa anna bilad as-Sin ishtuhira ahluha mundzul qidam bi annahum ahlu tadbir wa sana'i. Orang Cina terkenal sebagai orang-orang yang maju dari sudut pentadbiran dan sudut pembuatan dari zaman dahulu. Sebab ada kata-kata hukamat mengatakan utlubul ilma walau bis-Sin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kebanyakan ulama muhadithin mengatakan ini bukannya hadis. Ini merupakan kata-kata orang-orang bijak pandai sebagai satu galakan, motivasi kepada anak-anak orang Islam supaya menceburi bidang-bidang pembuatan. Negara Cina terkemuka sebagai negara yang mempunyai pembuatan-pembuatan yang ulung dari zaman berzaman. Yang kedua, anna mu'zam mulukihim kanu ahla adlin wa tadbirin lil mamlakah. Hujah Ibn Ashur mengatakan, aku berpandangan Zulkarnain dimaksudkan oleh Allah ini merupakan seorang maharaja Cina, iaitulah kerajaan mereka ini merupakan kerajaan yang adil dan ahli dalam bidang pentadbiran kepada negara mereka, negara yang kuat zaman berzaman. Mangkali hujah ni betul. Tetapi apakah benar semua maharaja Cina ni disukai oleh rakyatnya? Kita saja yang tahu. Semua orang tahu. Dalam pemerintahan kuku besi yang berlaku pada hari ini, tidak semua rakyat yang redha. Yang ketiga, anna min simatihim tatwil sya'r ru'usihim wa ja'liha fi dhafirataini fayadhhar wajhu ta'rifihi bidhil qarnain. Mereka ini biasanya membela rambut yang panjang, ditocangkan
Dan ini menepati apa yang Allah SWT sebut dalam ayat ke-83 Zulkarnain ni yang telah kita bincangkan. Zulkarnain maknanya Zu Dhafirataini, memiliki dua tocang. Yang keempat, hujah beliau yang munasabah juga, bahawa tembok besar Cina yang dibina anna suddan wa radman aziman la yu'raf lahu nadhir fil alam huwa mawjud baina biladi Sin wa biladi al-Mughul wa huwa al-mashhur fi kutub al-geografiyah wa tarikh bisuri al-a'zam wa sayarid wasfuhu. Dia kata hujah beliau yang keempat untuk mengatakan bahawa kebenaran berpihak kepada Maharaja Cina berbanding dengan mana-mana the greatest yang lain, mana-mana pemimpin-pemimpin negara yang dikagumi yang lain. The man that changed the history ini, orang-orang yang mengubah sejarah. Pada beliau pandangannya adalah Maharaja Cina, kerana Maharaja Cina yang telah pun membuat tembok besar yang memisahkan di antara negara Mongolia dengan negara Cina. Mongolia ini terkenal sebagai bangsa yang bersifat kasar kepada orang lain. Dan Mongolia ini sebenarnya merupakan Ya'juj dan Ma'juj. Ini kata Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Dan yang kelima, beliau berkata bahawa dalam satu hadis Nabi SAW, bila Nabi pulang dari malam Isra' Mi'raj, maka Nabi telah bersabda, Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawm min radam Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Nabi SAW mengatakan, celaka bagi bangsa Arab dengan satu kejahatan, satu kemusnahan yang sudah pun hampir. Pada hari ini akan terbuka kota Ya'juj dan Ma'juj. Nabi SAW nyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga disebut, dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya hadis 40. Jadi dalam konteks ini Nabi SAW mengatakan bahawa ini terbukanya pintu Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj di sini panjang huraian dikemukakan oleh Ibn Ashur, dan akhir sekali beliau mengatakan kita tidak boleh menolak bahawa kemungkinan besar raja yang dimaksudkan oleh Allah SWT ini merupakan raja yang adil dan dia beragama Confucius. Kanan mutadayyinatan, ini agama umat ini beragama dengan kanan mutadayyinatan bidini Confucius al-musyarri' al-muslih, dipimpin oleh seorang yang membawa syariat yang hendak membawa kebaikan kepada orang lain. Fala jurma ay yakuna ahlu syariatihi salihin. Tidak dapat disangkal ataupun tidak boleh diragui ataupun boleh kita terima pakai bahawa agama ini adalah agama yang baik, yang diimani oleh rakyatnya, merupakan rakyat yang salih semuanya, agama Confucius. Siapa dengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini yang tidak munasabahnya. Yang kelima, untuk mengiktiraf satu agama yang tidak pernah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini tak munasabah langsung. Kata Allahyarham Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya, dalam satu kitab hukum hakam berkaitan dengan soal-soal fatwanya, orang bertanya, apakah agama-agama Confucius, Buddhis, agama-agama yang ada sebelum Islam ini merupakan agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi? Manakah Nabi-Nabi ini disebut oleh Allah SWT, minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsushum alaik. Di kalangan Nabi-Nabi ada yang kami riwayatkan kepada kamu wahai Muhammad, dan ada di kalangannya yang kamu tidak pernah kami ceritakan tentang mereka. Jadi apakah mungkin munasabah untuk dikatakan bahawa mereka yang membawa agama dengan fahaman-fahaman tertentu ini juga, mereka juga merupakan Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah? Ini adalah pandangan kebanyakan orang yang menggunakan akal logik dia, sidang pendengar sekalian. Dan ini kita bimbang merupakan golongan Mu'tazilah moden, terlalu menggunakan akal mereka. Sedangkan kalau kita lihat, Allah SWT tidak pernah recognize satu agama pun selain dari Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah terima, cara hidup yang Allah terima hanyalah Islam sahaja. Jadi berpandukan kepada ayat di surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang membawa cara hidup selain dari Islam tidak akan diterima olehnya di akhirat besok dari kalangan yang rugi. Jadi memadailah untuk kita mengatakan pandangan ini merupakan satu kesilapan, dan manusia biasa melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik yang silap itu yang beransur meninggalkan kesilapannya. Dan mudah-mudahan kita dapat pengajaran di sini, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Hadis ini, perbincangan ini masih ada lagi baqiyahnya, masih ada lagi perkara-perkara yang berkaitan yang elok untuk kita lihat sama-sama dalam konteks pentadbiran, dalam konteks kepemimpinan, kerana ini yang nak ditekankan oleh Allah SWT sebenarnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.